Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Sembang Podcast bersama Saudara Aiman, episod ketiga. Okay, untuk episod ketiga ni kita dapat sponsor lah daripada sebuah perniagaan bernama Freshly Baked by Maya, mana perniagaan Cokoja. Dapat beberapa jenis Cokoja dia dan kita pun dah try. Sedap. Sedap. So boleh check this out lah later. We'll give the link below dekat ruangan caption. Okay, untuk episod ini kita ada saudara Amar, pelajar tahun pertama English as International Communication. Kita ada saudara Aiman, pelajar tahun pertama juga, kos yang sama. Dan saya sebagai moderator, Amar, dan juga tahun pertama dan kos yang sama dengan dua saudara ni. Okey, jadi dalam episod ketiga ni kita akan membincangkan tentang sekularisme yang terdapat di negara kita. Jadi apa yang saya boleh katakanlah, sekularisme ni amnya adalah kita membuang ataupun mengetepikan nilai-nilai agama dalam buatan kita ataupun cara kita hidup dan berfikir. Jadi apa pendapat saudara Amar tentang sekularisme ni secara amnya? Baik, terima kasih kepada saudara Amar selaku moderator. Jadi itu soalan sangat baik sebenarnya. Pada pendapat saya, pada era ini, era moden ini, kita dapat lihat bahawa sekularisme dia berleluasa di masyarakat, terutamanya dalam kalangan belia, kalangan pelajar, terutamanya sekolah menengah dan juga universiti. Jadi apa yang saya dapat lihat antara impak negatif sekularisme terhadap belia ini adalah mereka mengalami keruntuhan akhlak. Ya, mereka mengamalkan perkara-perkara maksiat tanpa rasa bersalah dan melakukan di kawasan yang terbuka, dan ada kalanya mereka berasa bangga dalam melakukan perkara tersebut. Dan jadi saya yakin saudara sendiri pernah pun melihat perkara-perkara maksiat ni berlaku depan mata. Dan antara perbuatan buruk yang kerap dilakukan oleh belia-belia yang terkesan dengan sekularisme ini adalah mereka dalam istilahnya berkapal, ya, mereka berdua-duaan di kawasan awam dan mereka tidak rasa serba salah sekalipun dalam melakukan perkara tersebut. Dan selain itu juga ramai juga belia pada zaman sekarang ini, kita boleh lihat mereka kerap mengunjungi konsert-konsert di mana konsert-konsert ini dia mempromosikan nilai-nilai yang buruk. Sebagai contoh, pergaulan tanpa batas antara lelaki dan perempuan, di mana tidak ada ikhtilat lah ketika konsert itu berlangsung, serta konsert ini dapat melalaikan pengunjung-pengunjungnya akan perintah-perintah Allah. Mereka kerap tinggalkan solat, mereka lupa apa tanggungjawab mereka sebagai pelajar. Dan bagi saya itu antara kesan yang paling mudah untuk kita lihat sekularisme terhadap masyarakat sekarang ni. Dan jadi ingin saya bertanya kepada saudara Aiman lah, adakah di universiti ini saudara Aiman nampak sekularisme ni macam mana? Silakan. Pada pendapat saya sendiri, kita boleh lihat di universiti sama ada universiti Islam ataupun tidak, kita boleh lihat sekularisme itu pasti ada. Lagi-lagi bila kita lihat penganjur konsert-konsert itu sendiri daripada kalangan pelajar-pelajar universiti itu sendiri. So daripada apa yang kita lihat, punca utama dia ialah penganjur itu sendiri. Jadi masalah ini bila
penganjur itu sendiri yang mengajak pergi ke konsert untuk diri mereka sendiri, untuk menarik keuntungan, menjadi populariti, menaikkan populariti mereka. Ini akan menjadi masalah yang boleh masalah ini akan menyebar di kalangan student, dan Islam itu bagaikan tiada lagi kalau masalah ini terus berlaku, terus ada dalam kalangan pelajar. Terima kasih kepada Amar dan kepada Aiman terhadap jawapan yang bernas dan teliti. Jadi kami sebenarnya telah melakukan analisis di mana kami menemubual seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi di Malaysia tentang penganjuran sesuatu acara ataupun event lah, ataupun festa, karnival dalam institusi tersebut. Dan juga kami juga telah mengwar-warkan ataupun menyebarkan sebuah Google Form, di mana Google Form tersebut mengandungi soalan-soalan tentang secularism di dalam penganjuran sesebuah karnival, festa ataupun event lah secara ringkasnya. Jadi apa yang kami dapat analisis dan kami dapat huraikan di dalam kajian kami tersebut adalah pelajar di Malaysia ni masih buta ataupun tidak celik dan tidak peka terhadap ajaran asas ataupun usul kita yang ada di dalam Al-Quran, di mana terdapat lebih 90% lah jawapan tersebut, sama ada di dalam temu bual dan di dalam Google Form yang kami telah sebarkan, menunjukkan yang mereka masih seorang yang mempunyai ciri-ciri sekularisme, di mana mereka banyak membuat ataupun mengadakan sesuatu acara, event, program semata-mata untuk keuntungan diri mereka sendiri, dan juga untuk paling penting dan paling banyaklah mereka ingin menguntungkan diri mereka dan mempopularkan diri mereka supaya orang memandang mereka dengan tinggi. Kerana of course lah, bila kita buat program yang hebat, program yang ramai orang datang, kita akan disanjung. Dalam masyarakat sekarang, mereka memuja-muja benda tersebut kerana kurangnya asas di dalam Islam ini sendiri. Jadi apa yang kami telah usulkan sebagai solusi terhadap masalah sekularisme ini adalah dengan mengutamakan dan mengetengahkan pengajian tadabbur Islam di dalam kalangan pelajar, tak kisah sama ada graduan, sama ada mahasiswa ataupun pelajar sekolah sendiri. Jadi kami bertiga telah melakukan penyelidikan tentang sekularisme ini, di mana kita telah menemubual seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi di Malaysia, dan juga kita telah menyebarkan Google Form pada mahasiswa-mahasiswa di universiti di Malaysia. Dan alhamdulillah kami mendapat banyak respon, dan kami dapat apa? Kami dapat simpulkan di mana semua jawapan yang diberi ataupun semua respon yang telah kami dapat itu dapat lihat yang pelajar-pelajar dan mahasiswa di Malaysia ni masih banyak yang terjebak ataupun dibelenggu oleh
sebuah masalah itu sekularisme. Jadi dan apa yang kami dapat nampak di dalam sebuah soalan yang kami telah lakukan ataupun yang kami kaji, respon di mana kami bertanya tentang pergaulan bebas, dan sebagai audiens semua tahu pergaulan bebas ni memang tidak dibenarkan dalam Islam. Dibenarkan tetapi ada dia punya batas. Tapi mahasiswa dan respon yang kami dapat ini dapat lihat yang mereka seperti enabling the free mixings. Mereka berkata yang perkara tersebut biasa, dan mereka kata bahawa perkara tersebut perlu dalam sesebuah event. Ya benar, perlu, tetapi haruslah ada batasnya. Jadi apa yang kami simpulkan, mereka masih buta ataupun tidak celik dalam asas-asas Islam ataupun apa yang dicatatkan dalam usul kita, iaitu Al-Quran. Jadi apa yang kami usulkan sebagai solusinya adalah pengajian tadabbur Al-Quran, di mana pengajian tersebut dapat dipertengahkan dan diberi exposure kepada pelajar-pelajar sekolah ataupun mahasiswa sendiri. Kerana kami mendapati bahawa sebab kenapa mereka tidak memahami asas-asas ataupun asas-asas dalam Al-Quran ini adalah kerana kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi apa pendapat saudara Aiman tentang tadabbur Al-Quran ini? Bagi saya sendiri, tadabbur Al-Quran yang kita cadangkan ini sangat perlu, kerana tadabbur Al-Quran adalah panduan bagi semua manusia, panduan yang utama bagi semua manusia, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Bagi pendapat saya sendiri, tadabbur Al-Quran ini penting untuk seluruh umat Islam, tidak kira sekolah menengah ataupun universiti, tidak kira umur, dalam kehidupan mereka, kerana Al-Quran ini adalah panduan yang utama untuk kita semua. Jadi kalau kita tidak tahu apa isi Al-Quran itu, kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk melakukan tadabbur Al-Quran ini, kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak universiti untuk mewajibkan ataupun mewujudkan atau mewajibkan kelas tadabbur Al-Quran, terutamanya untuk pengurus-pengurus program-program, penganjur-penganjur program, supaya program-program yang dilakukan adalah menepati syarak dan tidak berlakunya pergaulan bebas, tidak ada masalah-masalah akhlak yang berlaku semasa penganjuran program itu sendiri. Saya pass the floor kepada Brother Amar. Baik, terima kasih kepada saudara Aiman, dan saya amat setuju dengan cadangan beliau bahawa akan cadangan beliau yang menyatakan bahawa kelas tadabbur Quran ini adalah sebuah inisiatif yang perlu dilakukan di institusi pengajian tinggi. Kerana apa? Kerana pelajar, mahasiswa, mereka banyak melibatkan diri dalam pengajuan program, dan seperti yang saudara Aiman kata tadi, jikalau mereka mempunyai faham Al-Quran yang mendalam, yang terperinci, maka program-program yang bakal mereka anjurkan akan mematuhi syariah, akan mematuhi apa kriteria yang Rasulullah SAW pernah ajar kepada kita. Dan secara umumnya lah, kesan kelas tadabbur Quran ini bukan sahaja apabila mereka hendak menganjurkan apa-apa program. Mereka boleh juga mengamalkan semua fahaman Al-Quran mereka dalam kehidupan mereka sendiri. Sebagai contoh, apabila mahasiswa ini telah pun tamat pengajian,
mereka menjejakkan kaki ke alam pekerjaan dan mereka dapat mengamalkan gaya hidup Islam yang sebenar dan bukannya gaya hidup sekularisme yang selama ini mereka mengamalkan secara sedar ataupun secara sedar. Dan juga bukan sekadar pada alam pekerjaan, malah juga apabila setengah daripada mereka berjaya menduduki takhta yang tinggi di negara ini, sebagai contoh sebagai pemimpin negara ini. Supaya apa? Kerana negara ini sebanyak kita lihat ada banyak ahli-ahli politik, ahli-ahli pemimpin-pemimpin tinggi yang mengamalkan perkara-perkara buruk seperti penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penerimaan rasuah dan sebagainya. Dan jadi apabila mahasiswa-mahasiswa ini mereka mempunyai fahaman Quran yang sangat tinggi, maka sudah tentu saya jamin mereka tidak akan mengamalkan perkara-perkara negatif ini di saat mereka berada di takhta yang tinggi di negara ini. Jadi itulah serba sedikit saya ingin saya tambah daripada isi daripada saudara Aiman. Dan jadi saya ingin teruskan kepada saudara Amar. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Aiman dan Amar terhadap solusi yang bernas dan mengapa solusi tersebut perlu dijalankan dengan segeralah kalau kita boleh. Jadi kita dapat lihatlah yang kekurangan pengajian tadabbur Al-Quran ni memang memberi impak pada belia negara kita ataupun pemuda-pemuda yang ingin membangun. Jadi soalan saya, mengapa anda rasa pengajian tadabbur Al-Quran ini tidak diketengahkan dengan awal oleh jika di konteks pengajian ini secara teranglah Kementerian Pelajaran Malaysia kita tidak mengetengahkan atau telah mengetengahkan, tetapi perkara tersebut tidak efektif dan tidak memberi impak yang betul terhadap pelajar-pelajar di sekolah secara ni. Bagi saya, jikalau Kementerian Pendidikan Tinggi telah melaksanakan program tadabbur Al-Quran ini tetapi tidak mendapat sokongan daripada pelajar itu sendiri, berkemungkinan masalahnya datang daripada pelajar itu sendiri, di mana pelajar itu seorang yang pemalas dan tidak mahu keluar bilik. Pelajar-pelajar seperti ini mereka hanya tahu 3 perkara, iaitu katil, kafe dan kelas. Hebat. Daripada ini kita boleh tahu yang bermasalah itu adalah pelajar sendiri. Jadi dengan ini kita perlu berusaha dengan lebih keras. Pihak universiti perlu berusaha dengan lebih keras seperti mewajibkan, maknanya kalau pelajar itu sendiri malas, kita perlu mewajibkan pelajar itu untuk memasuki kelas tadabbur Al-Quran ini. Seterusnya saya akan apakah pendapat saudara Amar? Baik, terima kasih saudara Aiman. Jadi seperti yang beliau telah petik di sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa apabila pelajar malas, kita perlu wajibkan. Dan satu kekurangan lah yang saya nampak apabila mewajibkan sesuatu kelas ini adalah apabila pelajar tersebut menyertai kelas, mereka hanya belajar kerana untuk mendapatkan grade lulus. Dan bukan kelas tadabbur Quran sahaja benda ini berlaku, kelas-kelas sirah, kelas-kelas akhlak, perkara-perkara ataupun kelas-kelas yang menyentuh isu Islam. Kebanyakan pelajar hanya menyertai untuk mendapat grade yang cemerlang di atas sijil sahaja, dan mereka tidak mahu mengamalkan ilmu yang mereka pelajari di dalam kehidupan dan juga untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Kerana apa? Mereka tidak nampak kepentingan perkara tersebut di hadapan mereka. Mereka tak nampak pahala, tapi apa mereka nampak adalah grade A, grade 4 flat yang dapat duit dan sebagainya. Dan jadi itulah antara sebab kenapa inisiatif ini ada kalanya
kurang efektif. Walaupun telah pun diadakan, namun seperti yang saudara-saudara petik sebentar tadi, semuanya atas tanggungjawab diri sendiri, atas tanggungjawab pelajar itu sendiri. Jikalau mereka ingin berubah, maka mereka boleh berubah. Orang lain tak boleh ubah. Even Allah pun tak boleh ubah. Allah dah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan kita semua dah tahulah ayat tu macam mana. Dan jadi cara untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, perkara mereka hanya join kelas untuk dapat lulus, dia tidak susah. Namun kita perlulah menasihati pelajar-pelajar sedemikian, terutamanya tenaga-tenaga pengajar. Ceritakan kepada mereka kenapa betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut, bukan sekadar belajar di atas kertas sahaja. Jadi itulah serba sedikit apa yang ingin saya kongsikan. Semoga dapat menjawab soalan saudara Ahmad tadi. Jadi silakan saudara Ahmad. Terima kasih Brother Aiman dan Brother Ahmad. Jadi saya setuju dengan jawapan kedua-dua jawapan yang diberi. Dan juga saya juga berpendapat bahawa perkara ini tidak akan berubah jikalau diri sendiri ataupun pelajar tersebut ingin berubah sendiri. Dan juga pentingnya tenaga pengajar. Sebagai contoh, jika tenaga pengajar tersebut juga mengamalkan sekularisme, jadi perkara ini tidak akan berhenti. So apa yang saya ingin ketengahkan adalah perkara ini amat penting untuk terima kasih jawapan yang bernas daripada saudara Aiman dan saudara Amar. Saya bersetuju dengan kedua-dua jawapan mereka. Jadi saya juga ingin cakap tentang pendapat saya, di mana ya betul pelajar tersebut juga perlu mempunyai niat ataupun action untuk berubah, mengubah diri sendiri. Dan juga tenaga pengajar juga penting, kerana jika tenaga pengajar tersebut tidak melakukan apa yang patut dilakukan ataupun apa yang dia perlu mengajar, pelajar tersebut juga tidak akan ada niat ataupun ada rasa nak berubah tersebut. Jadi apa yang kami boleh selepas soalan-soalan dan pendapat-pendapat yang diberikan oleh dua panel kita sudah berada di akhir rancangan kita di episod ketiga Sembang Kencang bersama Brother Aiman. Oleh itu, apa yang saya boleh ringkaskan tentang episod ini adalah sekularisme tersebut masih berleluasa, dan jika kita tidak melakukan tindakan yang sepatutnya ataupun kita mencegah perkara ini, akan menjadi perkara yang normal ataupun akan dinormalisasi oleh mahasiswa ataupun belia-belia negara kita secara amnya. Jadi apa yang saya belajar, kita patut mencegah benda yang salah dan menormalkan benda yang betul. Okey, selepas beberapa hujah yang diberi oleh panel-panel kita sudah berada di akhir rancangan kita. Dan oleh itu, apa yang saya dapat ringkaskan, sekularisme ini masih tinggi dalam negara kita, dan kita perlu lakukan ataupun kita perlu mencegah perkara ini secara cepat dan dengan tangkas. Jadi apa solusi yang kami telah bentangkan, iaitu mewujudkan atau mengembalikan pengajian tadabbur Al-Quran di peringkat universiti secara amnya adalah sangat penting dan krusial untuk sebagai solusi kepada masalah sekularisme ini. Jadi itu saja oleh kami, dan check this out lah, check the sponsor out, Freshly Baked by Maya. Okay, sedap, ada 3 jenis very nice. Okay, itu saja oleh kami. Jumpa di episod hadapan. Kita ada guest yang lebih mungkin agak agak kontroversial lah guest selepas ini. LGBT, stay tune LGBT.